Pagi ini saya ingin memberikan respon terhadap satu perkara yang sangat penting, ekoran daripada pendedahan awal yang telah pun dibuat oleh Sirul Adha, Korporal Sirul, kepada pihak media baru-baru ini. Dan saya ingin menyampaikan salam daripada Korporal Sirul. Saya baru lepas bercakap dengan dia di atas tadi. Dia sedang mengikuti satu kelas bahasa Inggeris untuk improve dia punya English dia dengan pihak di dalam pusat tahanan. Jadi dia dalam kelas tadi, sewaktu saya telefon dia menyampaikan salam, dan kemudian saya minta dia titipkan satu SMS untuk saya sampaikan kepada pihak media. Antaranya yang dia sebut ialah dia ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media dan juga seluruh rakyat Malaysia yang memberikan sokongan untuk dia mendedahkan tentang arahan siapa yang dia melakukan tindakan tersebut, dan dia memberikan komitmen bahawa pendetilannya hanya menunggu waktu dan ketika yang sesuai yang akan dibuat oleh beliau, dan dia akan pastikan pada masa dan ketika di mana beliau akan menjemput semua media antarabangsa dan media Malaysia untuk ke Australia, ke pusat tahanan beliau, untuk beliau berdepan secara direct dengan pihak media, dan itu akan dimaklumkan kepada saya untuk dimaklumkan kepada pihak media. Adapun yang selebihnya, insya-Allah hari Isnin ini saya akan buat satu lagi sidang media berkaitan dengan Sirul, dan Sirul telah bersetuju untuk dalam sidang media itu saya menelpon beliau dan membuka handphone untuk seperti telekonferensi selama 15 minit dengan Sirul, dengan pihak media semua di sini. Jadi ya, hari Isnin 23 hari bulan, jam 11.30 pagi. Dan saya bercakap pada dia, dan dia kata dia bersetuju untuk membolehkan dia berkomunikasi semua media, sebab dia kata tidak adil kan hanya untuk 1-2 media yang menghubungi beliau. Jadi biar saya katakan semua media saya akan atur, dan dia bersetuju pada hari Isnin ini di sini, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya hanya ingin memberikan respon terhadap kenyataan PM, kenyataan PM yang menemplak dan menolak kenyataan Sirul itu, dakwaan Sirul itu dengan hanya satu perkataan mengarut. Mengarut. Ini suatu yang sangat mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, kerana bagi saya bahawa kenapa mengarut? Apa yang mengarut? Sama ada Sirul mengarut ataupun PM yang mengarut. Jadi saya agak pelik kerana Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengatakan pendedahan terbaru Sirul berkenaan dengan kes Anton Tuya adalah mengarut, kata PM. Sungguh mengherankan, kata PM, kerana Sirul tidaklah, sungguh mengherankan, kata saya lah, sungguh mengherankan kerana Sirul tidaklah menyebut maupun mengaitkan PM dengan dakwaan dia, hanya menjalankan arahan dalam kes pembunuhan Anton Tuya. Jadi mengapa pula PM memberikan respon sedemikian rupa? Ini persoalan yang menimbulkan banyak persoalan terhadap kenyataan ataupun respon PM. Sepatut bagi saya bahawa PM tidak memberikan apa-apa respon, sebaliknya bertindak untuk mengarahkan satu siasatan yang seharusnya dibuat dengan kuasa yang ada kepada beliau. Sewajarnya apabila Sirul berani membuat pendedahan terbaru dalam kes misteri ini, maka Perdana Menteri wajar menyatakan kepentingan untuk menyiasat dan membicara kembali kes ini. Kita tidak boleh menafikan kebarangkalian Sirul sudah berani membuat pendedahan itu kerana dia berada di luar cengkaman dan tekanan yang diberikan oleh pihak berkuasa di Malaysia. Pihak berkuasa wajar menyiasat kembali
kes ini berpandukan kepada kenyataan pertama, ialah kenyataan yang dibuat oleh, seperti yang mana saya sebut sebelum ini, oleh Datuk Abdul Razak Baginda, yang mengatakan kes Antan Tuya ini hanyalah kes biasa yang sengaja disensasikan, sedangkan pada masa yang sama di dalam wawancara di Malaysian Insider tersebut, Razak Baginda sendiri mengakui mengenali dan pernah diugut oleh Antan Tuya atas sebab-sebab peribadi. Antan Tuya pernah datang, kata Razak Baginda, ke Malaysia dan mengugut beliau, dan apabila diminta untuk menedahkan apa bentuk ugutan, dia kata itu adalah satu yang sangat peribadi untuk dia berkongsi dengan semua orang. Kemudian kenyataan mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan juga ada berkata hanya suspek utama yang tahu motif kes ini, tetapi sudah pun dilepaskan. Suspek utama ini sudah pun dilepaskan. Terbaru, Tan Sri Musa juga membuat gesaan agar kes ini disiasat semula mengambil kira apa yang telah pun didedahkan oleh Sirul. Jadi Tan Sri Musa Hassan adalah merupakan Ketua Polis Negara pada waktu kes kejadian pembunuhan Antan Tuya. Jadi oleh sebab itu saya percaya bahawa Tan Sri Musa Hassan tidak mampu dan tidak berani untuk bercakap sedemikian rupa kepada media dengan mendakwa bahawa hanya suspek utama sahaja yang mengetahui motif pembunuhan tersebut. Tapi sayang, kata Tan Sri Musa, suspek utama itu telah pun dilepaskan. Jadi dia tidak menyebut sesiapa suspek utama. Sudah tentu yang dilepaskan daripada mahkamah ialah Razak Baginda. Jadi ini yang memerlukan kepada siasatan apabila Sirul pula mendakwa bahawa dia hanyalah menjalankan arahan pihak-pihak yang tertentu yang mengarahkan beliau untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sirul juga mendakwa orang penting yang mempunyai motif masih bebas dan dia hanyalah menjadi mangsa kambing hitam. Pihak polis diraja Malaysia amat wajar untuk menyiasat dahulu kesahihan apa yang dikata Sirul ini sebelum terus menafi sebegitu sahaja demi mempertahankan imej ketelusan dan keberanian PDRM untuk bertindak tanpa memilih bulu. Pihak PDRM boleh sahaja menghantar pegawai penyiasat ke Australia tanpa menunggu Sirul dibawa pulang ke Malaysia untuk menjalankan siasatan semula terhadap kes ini. Kerana ini sangat penting. Saya agak kurang bersetuju dengan Tan Sri Musa Hassan yang mengatakan bahawa siasatan itu perlu dibuat, tapi dia minta Sirul mesti kembali ke Malaysia. Siasatan tidak hanya boleh dibuat dengan Sirul perlu kembali ke Malaysia, tetapi pihak polis diraja Malaysia boleh menghantar pegawai penyiasat dan memohon dengan pihak berkuasa Australia untuk mengadakan pertemuan dengan Sirul di dalam tahanan dan dikawal oleh pihak berkuasa Australia, dan siasatan boleh dibuat di Australia. Seperti mana Malaysia juga pernah memberikan peluang kepada FBI untuk membuat siasatan ke atas tahanan Malaysia, iaitu Yazid Syafa'at. Di dalam sewaktu Yazid Syafa'at ditahan di bawah ISA. Jadi saya fikir bahawa pihak polis di Raja Malaysia tidak perlu menunggu untuk Sirul dibawa pulang, kerana sudah tentu tidak adil kalau Sirul dibawa pulang dalam keadaan siasatan belum bermula, siasat semula belum bermula, perbicaraan semula belum bermula, sedangkan dia sudah pun dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau hukuman gantung sampai mati, jika dia dibawa pulang, tiba-tiba pelaksanaan hukum itu dilaksanakan, maka habislah kes ini, ditutup. Jadi sebab itu bagi saya bahawa lebih wajar untuk memulakan siasatan ini ialah pihak polis menghantarkan pegawai penyiasat untuk ke Australia dan bertemu dengan Sirul untuk memulakan siasatan di Australia sendiri. Justru saya menegaskan kembali bahawa pihak polis perlu menyiasat kes ini. Tan Sri Khalid, Ketua Polis Negara, mengatakan bahawa apa yang didakwa oleh Sirul itu tidak cukup untuk mereka memulakan siasatan.
Ya, kalau tidak cukup, kamu kena mulakan siasatan. Baru kamu boleh dapat bukti yang cukup. Kalau kamu kata semua nanti cukup, jadi apa perlu siasatan? Kalau bukti sudah mencukupi, bukan lagi siasatan. Yang perlu ialah tindakan yang harus dibuat. Jadi bila disebut siasatan mesti dilakukan semula ialah apabila Sirul membuat dakwaan, kemudian pengakuan yang dibuat oleh Razak Baginda dan juga pengakuan yang dibuat oleh Tan Sri Musa Hassan sudah mencukupi untuk polis di Raja Malaysia memulakan siasatan untuk membolehkan mereka mendapat bukti-bukti baru daripada Sirul sendiri. Justru saya menegaskan kembali agar PM dapat membuat gesaan agar kes ini disiasat dan dibicara kembali demi menegakkan keadilan dan mengelak penindasan kepada pihak yang di bawah. Usahlah PM resah gelisah kerana bak kata pepatah, orang yang makan cili sahaja yang terasa pedasnya. Terima kasih.